Baiklah, Ana akan mulakan perkiraan untuk membuat pembahagian kepada kita. Anda sudah bersedia? Ya, Ana sudah bersedialah. Baiklah. Ente, Ana berikan yang ini. Syukran ya Allah, banyak itu Banta. Ana ambil yang ini. Ai, Hah? kejap. Kenapa? Ini tidak adil ente. Baiklah, Ana mulakan lagi semula ya. Baiklah, ente ambil yang ini. Ini macam baguslah ente. Dan Ana ambil yang ini. Mana boleh macam ini ente? Tidak betul juga. Aduh, sudahlah macam ini. Ana pergi dulu. Kita dapat sikit, dia dapat banyak. Apa punya orang dah? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda masih bersama saya lagi, Cikgu Akil di channel Encik Akil. Baiklah, apa yang hendak kita pelajari pada hari ini ada kaitannya dengan apa yang cikgu berikan semasa set induksi sebentar tadi. Agak-agaknya apa ya anak-anak sekalian? Tentunya berkaitan dengan mata wang. Baiklah murid-murid, lihat ada gambar apa? Gambar duit bukan? Gambar duit shilling dan juga duit kertas. Jadi tema kita pada hari ini ialah tema 11, iaitu cikgu fokus kepada tema 11, sejarah dan warisan. Dan kita akan masuk kepada unit 21, iaitu sejarah mengajar erti kehidupan. Tidak dapat dinafikan bahawa hidup kita ada sejarahnya. Dalam perjalanan hidup kita ke hadapan juga ada sejarah. Bermakna sejarah begitu penting untuk kita pelajari. Baiklah, apa yang kita hendak pelajari adalah berkaitan dengan galeri numismatik. Cikgu ingin pesan ya, apa yang cikgu ajarkan ini, cikgu cakap ini, tolong buat catatan kerana kita akan ada latihan-latihan yang perlu kita selesaikan di akhir sesi pembelajaran ini. Baiklah, cikgu ulang balik. Galeri numismatik. Okey, apakah itu numismatik? Numismatik ini menurut Kamus Dewan edisi yang keempat membawa maksud kajian atau koleksi tentang duit shilling. Makanya tajuknya adalah galeri numismatik. Galeri duit shilling. Dan murid-murid juga boleh buka buku rujukan buku teks tingkatan 1 halaman 125. Baiklah murid-murid, kemahiran yang cikgu sentuh pada hari ini ialah kemahiran menulis, yang mana cikgu fokus kepada standard pembelajaran 3.1.1, menulis untuk menyatakan makna kata dengan betul mengikut konteks. Dan hasil pembelajaran pada hari ini, cikgu harapkan murid dapat menyatakan makna kata bagi perkataan yang digariskan atau dimerahkan. Selain itu, yang kedua, murid membina satu ayat bagi setiap perkataan yang diberikan maksud dalam hasil pembelajaran yang pertama tadi. Dan yang ketiga, cikgu nak murid-murid meneroka perbezaan atau persamaan yang terdapat antara mata wang dahulu dengan mata wang sekarang. Murid-murid, jom kita lihat kajian tentang sejarah mata wang di Malaysia. Apa yang ditakrifikan dengan perkataan mata wang? Mata wang ni murid-murid, wang bukan kertas ataupun wang yang diperbuat daripada logam. Senang kata, duit shilling lah. Mudah kan? Itu maksud mata wang. Okay. Jadi, sejarah perkembangan wang bermula dengan evolusi tamadun manusia sejak tahun 2000 sebelum Masihi yang lalu. Jadi, perkataan yang digariskan ialah evolusi. Evolusi ini membawa maksud apa? Perubahan secara beransur-ansur daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Maksudnya peredaran atau pertukaran dari masa ke masa. Itu yang dimaksudkan dengan evolusi tamadun manusia. Sejak tahun 2000 lagi, duit ini telah wujud. Seterusnya, manusia menggunakan sistem barter atau sistem tukar barang sebelum adanya wang berbentuk logam.
Contohnya kulit binatang, pedang, barang tembaga dan hasil pertanian. Apa yang dimaksudkan dengan sistem barter itu murid-murid? Sistem barter ini adalah satu amalan pertukaran yang diamalkan oleh orang zaman dahulu kala ya. Amalan pertukaran barang yang tidak melibatkan wang. Yang mana orang dahulu manalah ada wang. Contoh, dia nak dapatkan seekor lembu, maka sesi pertukaran barter itu akan dibuat. Orang A akan memberi seekor lembu kepada orang B dan orang B akan memberi gantian yang sepadannya. Contoh, seekor kambing kepada orang A. Itulah sistem barter. Manakala logam ini dapat ditakrifkan sebagai unsur kimia yang dalam perkataan kimianya seperti wujudnya besi, emas, perak, tembaga dan juga lain-lain. Kita sambung lagi. Penemuan logam lembut seperti emas, perak dan tembaga menjadi titik tolak kepada sejarah penggunaan wang daripada pelbagai bahan logam. Jelas ya di sini, maksudnya logam tadi itu telah wujud untuk membentuk penggunaan wang pada zaman dahulu. Apakah itu tembaga? Tembaga merupakan sejenis aloi yang terhasil daripada pelbagai campuran timah yang berwarna. Baiklah, dan perkataan yang digariskan titik tolak. Titik tolak maksudnya apa? Mudah sahaja murid-murid, iaitu tidak tentu hujung pangkalnya. Jadi minta fokus ya. Baiklah, mari kita buat kajian sikit bagaimana bentuk mata wang di beberapa buah negeri di Malaysia. Cikgu tidak akan sentuh banyak kerana cikgu merujuk buku teks dan kita lihat kepada negeri yang pertama. Ini gambar bendera apa murid-murid? Ya, bendera negeri Johor. Jadi mari kita lihat mata wang Johor pada zaman dahulu adalah seperti yang ditayangkan ini. Nampak ya? Ini adalah duit shilling emas zaman Sultan Abdul Jalil Shah II sekitar tahun 1571 hingga 1597, yang mana ia merupakan kupang emas berbentuk bulat dan kupang emas berbentuk segi 8. Ini adalah bentuk mata wang Johor. Yang kedua, kita lihat kepada negeri apa ini? Negeri Melaka. Baiklah, dan gambarnya, jenis wangnya adalah seperti ini, shilling juga, dan ini adalah pitis. Panggilan duit shilling pada zaman dahulu adalah pitis. Pitis ini dan setengah pitis zaman Sultan Muzaffar Shah tahun 1445 hingga tahun 1459, iaitu setengah pitis pula pada zaman Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 hingga 1477. Negeri yang seterusnya ialah negeri Kedah. Kita lihat mata wang Kedah adalah seperti ini. Ada tulisan Jawi juga ya. Dan kita lihat ini adalah tara tembaga yang digunakan semasa pemerintahan Sultan Diauddin Mukarram Shah sekitar tahun 1961 hingga 1687. Dan jom kita beralih ke negeri yang terakhir, iaitu negeri apa? Negeri Kelantan. Mata wang negeri Kelantan dapat kita lihat seperti ini. Ya, nampak, dia nampak seperti pokok-pokok sedikit. Ini adalah pitis Kelantan yang telah digunakan pada tahun 1904. Sebahagian besar pitis Kelantan dibuat dengan menggunakan acuan yang berbentuk pohon pitis. Kaedah dari negeri China ini mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang sekitar 618 hingga 906. Pitis Kelantan ini seakan-akan pitis Terengganu jika murid-murid membuat kajian. Maka daripada pembelajaran kita pada hari ini, murid boleh lihat atau buat kajian sendiri, lihat negeri-negeri lain bagaimana. Baiklah, jom kita ke aktiviti yang pertama, iaitu tuliskan makna kata. Murid-murid dah nampak kan perkataan-perkataan yang digariskan dan dimerahkan? Cikgu beri 10 saat untuk setiap
rangkai kata atau perkataan dan ingat balik apa maksud yang telah cikgu jelaskan tadi. Perkataan yang pertama, mata wang. Apakah maksudnya? Baiklah, kita lihat jawapannya. Mata wang bermaksud wang yang bukan wang kertas, wang daripada logam dan juga duit shilling. Tahniah kepada yang betul. Okey, kita lihat seterusnya, evolusi 10 saat daripada sekarang. Baiklah, maksudnya perubahan secara beransur-ansur daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Bagus kepada mereka yang ingat, ya. Yang ketiga, sistem barter. Senang ni, 10 saat daripada sekarang. Wah, tepat sekali. Maksudnya amalan pertukaran barang tanpa melibatkan wang. Bagus ya murid-murid. Baik murid-murid, kita teruskan dengan perkataan yang keempat, iaitu logam. Tolong ingat kembali, tuliskan jawapan anda 10 saat daripada sekarang. Wah, bijak sekali ya. Yang bermaksud unsur kimia seperti besi, emas, perak, tembaga dan lain-lain. Jom kita teruskan yang kelima. Perkataannya tembaga. Saya berikan 10 saat daripada sekarang. Adakah jawapan anda sama dengan jawapan saya? Tembaga ialah sejenis aloi daripada campuran timah yang berwarna. Tahniah kepada mereka yang betul. Dan yang terakhir, yang keenam, perkataan rangkai kata titik tolak. Apakah maksudnya? 10 saat daripada sekarang. Dan jawapannya ialah tidak tentu hujung pangkalnya. Tahniah kepada mereka yang berjaya. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan ke aktiviti yang kedua, iaitu bina ayat. Jadi murid-murid, cikgu nak anda bina ayat untuk ke-6 perkataan yang telah kita ketahui maksud sebentar tadi, iaitu yang pertama, mata wang. Yang kedua, titik tolak. Yang ketiga, evolusi. Yang keempat, logam. Yang kelima, sistem barter. Dan yang keenam, tembaga. Cikgu harap supaya murid-murid dapat menulis ayat yang penuh gramatis. Anda boleh buat mana-mana rujukan ya. Dan nanti cikgu minta anda hantar ke dalam kumpulan Telegram yang telah cikgu bina ya. Okey, dan seterusnya, biasalah dalam kita nak memahirkan diri kita dalam bidang bahasa dan juga ilmu-ilmu tambahan, jadi kita ada unsur kebat, iaitu teroka ilmu. Apakah soalan yang mungkin cikgu berikan? Jadi cikgu nak kamu buat kajian sedikit, iaitu soalannya, nyatakan persamaan dan perbezaan antara mata wang dahulu dengan mata wang sekarang. Apa ya persamaannya dan perbezaannya? Tak kisah dari segi apa. Jadi cikgu berikan sedikit contoh, iaitu sama ada anda nak buat persamaan atau perbezaan dari segi bentuk, bahan pembuatan wang, mata wang tersebut, dan juga kualiti mata wang pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Terpulang juga cikgu berikan kebebasan. Ini antara 3
persamaan atau perbezaan. Jadi cikgu beri kebebasan kepada anda nak buatkan apa. Jadi bila dah siap, anda boleh berikan kepada guru anda untuk semakan. Jelas ni murid-murid? Baiklah murid-murid, sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini yang berfokuskan kepada tema 11 sejarah dan warisan di bawah unit 21 sejarah mengajar kita erti kehidupan, yang mana cikgu telah membawa anda ke galeri numismatik, iaitu galeri simpanan duit shilling. Baiklah murid-murid, semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa subscribe ya. Bye. Assalamualaikum.